Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid hidup. Terima kasih, cikgu. Saya tolong pasangkan TV. Boleh. Hari ini kau ada slide. Okey. Baik, Asmi. Terima kasih, cikgu. Dah, cikgu. Okey, terima kasih. Okey. Khabar baik, cikgu. Dah sarapan tu belum? Belum. Laparlah, cikgu. Kenapa belum sarapan? Bukan kan tadi rehat? Tadi Tak ada sempat. banyak kerja nak buat, cikgu kat bilik tak sempat nak rehat. Tak apalah, nanti cikgu habiskan pembelajaran kita. Nanti murid-murid boleh pergi makan. Yeay. Okey, hari ni cikgu nak terangkan tentang aliran pemikiran moral. Tahu tak apa tu aliran pemikiran moral? Tak tahu, cikgu. Tak, cikgu, tapi saya tahu perkataan moral. Apa tu moral? Moral maksudnya tingkah laku kita yang mengikut nilai murni, cikgu. Ya, betul. Pauli, nanti ambil hadiah dekat cikgu ya. Yeay. Okey, tak apalah cikgu terangkan apa tu aliran pemikiran moral. Okey, aliran pemikiran moral ada 4. Ada berapa? Ada 4. Okey, yang pertama naturalis. Naturalis. Yang kedua intuitionis. Intuitionis. Yang ketiga emotivis. Emotivis. Yang keempat rationalis. Rationalis. Okey, cikgu terangkan dia punya maksud dia secara ringkas, boleh? Boleh, cikgu. Okey, naturalis bermaksud berfikir berdasarkan perkara sebenar. Yang kedua intuitionis berfikir berdasarkan pengalaman hidup, berhati dan selek akal. Emotivis pula berfikir mengikut emosi dan juga perasaan kita. Dan akhir sekali rationalis berfikir berdasarkan rasional dan juga logik. Faham tak? Masih tak faham, cikgu. Saya tahu kenapa korang tak faham. Cikgu terang. Faham tak sekarang? Faham, cikgu. Cikgu, saya nak buat rumusan boleh? Boleh? Okey, bahawa pemikiran naturalis ni mengikut pengalaman langsung ataupun mengikut keadaan yang sebenar. Ya. Pemikiran emotivis ni melibatkan perasaan ataupun emosi seseorang. Ya, betul. Kalau pemikiran rasionalis ni biasanya berdasarkan kita punya fikiran seperti logik. Lepas tu pemikiran intuitionis ni mengikut gerak hati. Intuitionis mengikut gerak hati kita. Ya. Faham, cikgu? Faham kan, Sri? Cikgu, tapi boleh tak cikgu bagi contoh untuk definisi pemikiran moral ni? Asmi nak bagi contoh ke? Nak bagi contoh situasi, contoh pada empat pemikiran. Jadi yang pertama, Asmi cuba dulu dengan pemikiran naturalis. boleh. Jadi pemikiran naturalis ni dia berdasarkan perkara yang sebenar, pada masa yang sebenar, keadaan sebenar, lebih kepada realiti. Manakala kalau pemikiran emotivis ni dia bergantung kepada emosi seseorang itu ketika membuat keputusan. Jadi bila orang tu marah, dia akan mengambil keputusan yang dia akan menyesal pada kemudian hari. Jadi bila dia ambil keputusan pada keadaan dia yang jiwa dia tenang, fikiran dia lapang, kebanyakan seringkali keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang positif dan membawa kepada kebaikan. Kerana pemikiran rasionalis dia lebih kepada masuk akal dan logik dan boleh diterima oleh norma masyarakat. Dan dia tidak bersifat auta, dia lebih kepada bersifat fakta. Manakala yang terakhir sekali ialah pemikiran intuitionis ialah melibatkan perasaan daripada naluri seseorang tu ketika melihat atau melakukan perkara dengan spontan. Ya, betul. Kita nak bagi contoh tak? Nak contoh tak? Boleh, cikgu. Okey. Ini contoh situasi yang menentukan aliran pemikiran moral. Okey, yang pertama naturalis.
Okey, contoh yang cikgu letak kat sini, seseorang yang datang daripada keluarga yang kurang bahagia akan sentiasa merasa bersalah walaupun bukan kesilapannya. Tahu tak kenapa? Tahu cikgu. Sebab dia datang daripada ekonomi yang berbeza. Dia datang daripada keluarga yang miskin. So, walaupun dia tak bersalah, dia ingin rasa dia itu bersalah. Walaupun dia tak buat salah. Tahu tak? Tahu cikgu. Emotif. Seseorang akan membunuh diri atas sebab tercipta tanpa memikirkan ahli keluarga dia dan kawannya. Sekarang kes ni banyak sangat berlaku dekat negara kita. Kita kena berfikir secara logik lah. Sebab walaupun putus cinta ni menyedihkan kita, kita kena fikir orang lain juga. Betul, dan buat kita tersayang. Ya, betul. Okey, in teori dalam permainan kartu, orang yang pakar dalam bermain kartu selalunya boleh membuat keputusan yang terbaik dalam masa 6 saat. Cikgu saya suka main satu. Ya, so kalau Azmi main kartu, Azmi ambil keputusan dalam berapa minit? Atau sampai berapa saat? Sampai saat. Kiranya Azmi ni pandai. Okey, yang keempat adalah nasionalis. Seseorang akan menyiasat dahulu kesaktian mereka sebelum menyebarkannya. Faham tak? Faham cikgu? Ada berita tu benar ke ataupun salah? Sebab negara kita ada banyak berita. So, sebelum kita keluarkan berita, kita kena siasat dulu adakah berita itu betul atau salah. Kalau salah, korang jangan sebarkan dia. Sebab kalau sebarkan maklumat palsu, dia akan jadi salah pula. Nanti kerajaan ke atau sekolah ke ambil tindakan. Faham tak? Jangan sekali buat ya. Baik cikgu. Okey. Ada papi. Kenapa? Papi selalu sebarkan maklumat palsu ke? Tak, saya nak minta. Okey. Saya bagi kat cikgu. Okey, sekarang saya nak Asmi bagi tahu selain contoh yang selain saya bagi dekat sini. Asmi nak pilih mana aliran politik? Saya nak pilih nasionalis. Okey, bagi contoh selain cikgu bagi kat sini. Jadi saya rasa bila seseorang itu dia perlu fikirkan cara untuk menangani sesuatu masalah. Contohnya masalah banjir. Secara nasionalnya mereka perlulah dievakuasikan oleh mungkin daripada sumber atau sebagainya, dan mereka tidak boleh terus menggunakan kereta masing-masing kerana itu tidak rasional dan tidak boleh diterimakan kerana kereta akan rosak atau tersadai dalam banjir. Ya, betul. Okey, sekarang Fabi nak aliran pemikiran apa? Emotivis cikgu. Okey, bagi contoh. Contoh, apabila kita ada banyak contoh macam kerja rumah, kita perlulah mengurus emosi kita yang stres. Kita tidak boleh terlalu stres sebab apabila kita stres, kita punya kesihatan akan menjadi lebih teruk. Cikgu. Okey, faham betul. Okey. Ada tak apa-apa soalan lagi? Tak ada cikgu. Okay, sebab kan boleh tak tanya soalan dekat cikgu. Sekarang cikgu nak tanya soalan. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Tahu tak apa kaitan pemikiran moral dalam konteks pendidikan? Cikgu, ada kaitan ke yang ni dengan konteks pendidikan? Memanglah ada kaitan. Azmi, tolong fokus Azmi. Baik cikgu. Ada kaitan ke Azmi dengan konteks pendidikan? Rasanya ada kot, tapi saya tak tahu apa. Okey, tak apalah. Okey, tapi sekarang kesentuhan masa. Cikgu nak share satu link YouTube dekat grup kelas kita. Nanti murid-murid boleh tengok link, buka link YouTube, lepas tu tengok video tu. Dalam video tu ada beberapa pelajar daripada IPG. Dia orang terangkan bagaimana aliran pemikiran moral ni berhubung kait dengan konteks pendidikan. Faham tak? Faham cikgu. So, cikgu nak murid-murid semua pergi tengok video tu dekat rumah. Lepas tu buat nota sikit. Lepas tu esok cikgu akan buat quiz. Siapa yang dapat markah tinggi, cikgu akan bagi hadiah. Siapa nak hadiah? Saya. Okey, cikgu akan pilih seorang atau dua orang untuk bagi hadiah. So, hari ni balik rumah, tengok YouTube, buat nota. Lepas tu fahamkan apa yang dia orang bagi tahu dalam video tersebut. Boleh cikgu. Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, nanti cikgu share ya.
Baik cikgu. Baik cikgu. Okey, kita habiskan kelas hari ni ya. Bangun. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Baik cikgu. Bye. Bolehlah pergi makan. Jom kita tonton video seterusnya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para penonton sekalian, salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi di dalam gelanggang forum bersama warga JPM. Bersama saya, Muhammad Azmi, pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum bahawa dewasa ini masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ingin diselesaikan dengan kadar yang segera. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu pendisiplinan pelajar, hubung kait 4 pemikiran moral, iaitu moralist, naturalist, emotivitist, intuitionist dan rationalist. Persoalan inilah kunci utama forum kita yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 2 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama iaitu Tuan Pavitran, anak lelaki raja yang merupakan pengetua di SMJK Confucian. Apa khabar saudara? Ya, khabar baik. Apa khabar Azmi? Alhamdulillah, terima kasih. Seterusnya, ahli panel yang kedua iaitu Kirtana. Apa khabar Kirtana? Khabar baik tuan. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, sihat. Jadi, selepas kita berkenal, maka kita telah bercinta untuk memahami lebih mendalam tentang tajuk yang kita akan bincangkan selepas ini. Hoi, apa yang kamu buat ni? Tak ada buat apa-apa cikgu. Jangan fikir saya tak nampak Kamu sedang meniru tadi. Tak ada cikgu, saya tak meniru. Baik, kamu habiskan kertas soalan ni dan jumpa saya di bilik saya. Baik cikgu. Aduh, kenapa cikgu disiplin panggil saya? Dia dah tahu ke saya meniru Kirti? Aduh, takutnya. Cikgu, boleh saya masuk? Masuk. Selamat pagi, boleh? Sadaqallahul azim. Gimana?
Silakan Pak Fitran. Ada apa tu? Minta maaf cikgu, tadi Cikgu Azmi suruh jumpa cikgu. Oh, ini. Tadi Cikgu Azmi dah maklumkan kepada saya yang dia dapati awak meniru dalam peperiksaan. Adakah betul? Tak cikgu, saya tak meniru. Saya nak kamu jujur sebab ni kali pertama ni kamu macam ni. Tak pernah saya tengok kamu. Kamu biasanya pelajar cemerlang. Kenapa tiba-tiba meniru? Adakah soalan yang terlalu susah? Baik cikgu, saya mengaku bahawa saya meniru Kitty dalam peperiksaan kerana soalannya agak mencabar untuk dijawab dan juga saya tidak mempunyai masa semalam untuk study cikgu. Minta maaf cikgu. Tapi benda ni tak boleh diterima tau. Jadi saya tetap akan ambil tindakan. Tapi sebab ni kali pertama saja, pertama kali kamu lakukan ni, jadi saya akan tolak 50% daripada kamu punya peperiksaan. Tak nak cikgu, saya tak akan buat lagi. Saya terpaksa ambil juga tindakan ni. Kalau tak, awak takkan berubah. Dan pelajar lain pun akan buat benda yang sama. Saya tak akan buat benda ni lagi. Ya, saya percaya. Kalau awak takkan buat, awak kena terima hukuman ni. Kalau tak, saya akan ambil tindakan ke pihak lagi atasan. Adakah awak terima? Jangan buat lagi. Ya. Okay. Ada apa-apa lagi? Setelah kita saksikan klip video pendek situasi menunjukkan pelajar sedang meniru ketika di dalam dewan peperiksaan dan guru tersebut mengambil tindakan yang sewajarnya. Soalan saya kepada panel pertama, apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan disiplin dan bagaimanakah Tuan mengaitkan keempat-empat pemikiran moral dalam situasi tersebut? Terima kasih atas soalan yang sangat relevan ni Azmi. Konsep tanggungjawab dan nilai dalam pendidikan adalah dua elemen yang saling berkait rapat dan memainkan peranan penting dalam membentuk karakter pelajar. Tanggungjawab merujuk kepada keupayaan pelajar untuk mengenal pasti dan mengambil alih tindakan yang sewajarnya. Manakala disiplin adalah tentang tingkah laku mereka yang sesuai dan perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah, dari segi pemikiran moral, kita boleh mengaitkan konsep ini dengan 4 aliran pemikiran yang telah dibincangkan. Pertama sekali, dari perspektif naturalistis, pendidikan harus memberikan ruang kepada pelajar untuk belajar tentang tanggungjawab melalui pengalaman dan pembelajaran praktikal. Ini termasuklah situasi seperti yang ditunjukkan dalam video tadi, di mana mereka perlu memahami akibat daripada tindakan mereka, termasuk meniru dalam peperiksaan. Melalui pembelajaran berasaskan pengalaman, pelajar dapat menginternalisasi nilai tanggungjawab. Kedua, dalam konteks emotivism, disiplin bukan sahaja berkaitan dengan mematuhi peraturan tetapi juga bagaimana pelajar merasai dan memahami emosi mereka dalam situasi tertentu. Guru berperanan untuk membantu pelajar mengenali perasaan mereka terhadap tindakan meniru dan kesannya terhadap diri mereka serta orang lain. Ini membantu dalam mengembangkan empati dan kesedaran sosial mereka. Seterusnya, Etinism menekankan kepada pengertian moral yang diperoleh melalui intuisi. Dalam konteks ini, pelajar perlu diajar untuk mendengar suara hati mereka dan memahami bahawa tindakan meniru adalah salah, bukan sahaja dari segi peraturan tetapi juga dari segi moral. Di sini guru berfungsi sebagai pembimbing untuk membantu pelajar
membuat keputusan yang beretika berdasarkan pertimbangan moral mereka sendiri. Baiklah, akhir sekali dari perspektif nasionalisme, tanggungjawab dan disiplin adalah hasil daripada pemikiran kritis dan logik. Pelajar haruslah dilatih untuk menganalisis situasi dan membuat keputusan yang berasaskan kepada fakta. Dalam hal ini, guru sebagai pemimpin pendidikan perlu memberikan bimbingan dan dalam membina kemahiran berfikir kritis dan yang membolehkan pelajar menilai tindakan mereka dan membuat pilihan yang tepat. Seterusnya, sebagai guru besar saya percaya bahawa tanggungjawab dan disiplin bukan sahaja adalah elemen penting dalam pendidikan tetapi juga asas untuk pembentukan watak yang baik dalam kalangan pelajar. Dengan mengaitkan keempat-empat pemikiran moral ini, kita dapat membentuk pelajar yang bukan hanya cemerlang dalam akademik tetapi juga mempunyai integriti dan nilai moral yang tinggi dalam kehidupan mereka. Terima kasih kepada panel yang pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebagai pengurusi dari sudut pandang Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, hujah saya adalah untuk menekankan bahawa pendisiplinan pelajar dan pengintegrasian nilai moral adalah selari dengan aspirasi pendidikan negara kita, iaitu kita mementingkan kecemerlangan holistik. KPM bertanggungjawab memastikan bahawa pelajar bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai sahsiah dan moral yang tinggi, sesuai dengan konsep Malaysia Madani yang kita junjung. Masalah disiplin dalam kalangan pelajar merupakan isu yang serius, dan untuk mengatasinya, KPM komited untuk merangka pendekatan yang lebih holistik dengan menggabungkan aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, iaitu JERIS. Jadi, pendekatan ini juga sejajar dengan keempat-empat pemikiran moral yang dibincangkan dalam forum ini, iaitu naturalist, emotivitis, intuitionist dan rationalist. Pertama, dari perspektif KPM dalam konteks pemikiran naturalist, pendidikan kita harus lebih bersifat kepada pengalaman dan praktikal. Hal ini bermaksud pelajar akan lebih memahami nilai disiplin dan tanggungjawab melalui interaksi mereka dengan persekitaran sekolah. Contoh terbaik ialah program khidmat masyarakat dan aktiviti kokurikulum yang membolehkan pelajar belajar secara langsung dalam suasana yang nyata. Pendidikan tidak lagi terbatas kepada bilik darjah semata-mata, tetapi melibatkan pembelajaran berasaskan pengalaman yang membentuk nilai-nilai positif. Jadi, yang kedua, dalam konteks emotivitis, KPM amat mementingkan kesejahteraan emosi pelajar. Kita tidak boleh hanya menguatkuasakan undang-undang disiplin dengan tegas tanpa memahami perasaan dan latar belakang emosi pelajar tersebut. Oleh itu, inisiatif seperti penumbuhan kaunselor di sekolah-sekolah serta model kesejahteraan pelajar adalah sebahagian daripada usaha kami untuk mendidik para pelajar bukan sahaja untuk mematuhi peraturan, tetapi juga untuk memahami kesan emosi mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi yang ketiga, mari kita lihat dalam pemikiran intuitionis. KPM menekankan kepada pembentukan nilai moral yang kukuh dalam kalangan pelajar melalui program seperti Rukun Negara dan Pendidikan Islam atau Moral. Kami percaya bahawa melalui pembelajaran nilai-nilai ini secara berterusan, pelajar akan membentuk intuisi moral yang membimbing mereka dalam membuat keputusan yang betul tanpa perlu penilaian yang panjang. Hal ini diperkukuhkan lagi dengan penerapan elemen saksiah dan akhlak dalam kurikulum sekolah. Akhir sekali, dari perspektif rasionalis, KPM sentiasa memastikan bahawa pendekatan pendidikan kita berasaskan pemikiran kritis dan logik.
Dengan pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah KSSM, pelajar dididik untuk menganalisis situasi, membuat keputusan berasaskan fakta dan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memahami sebab dan akibat sesuatu tindakan. Hal ini membantu pelajar untuk mengaitkan disiplin dan tanggungjawab dalam nasional yang jelas, bukan hanya pematuhan peraturan secara membuta tuli. Kesimpulannya, KPM percaya bahawa dengan mengaitkan pendisiplinan pelajar dengan keempat-empat pemikiran moral ini, kita dapat melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja berdisiplin dan bertanggungjawab, tetapi juga berintegriti dan mampu membuat keputusan moral yang betul dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini adalah selari dengan matlamat pendidikan negara kita yang holistik dan bersifat menyeluruh, yang menekankan keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan pembentukan sahsiah yang tinggi. Justru saya ingin menanyakan soalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah asas pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan secara holistik dapat dicapai dari aspek pelajar? Silakan Cik Kirti. Baiklah, dalam mendisiplinkan pelajar untuk mencapai kecemerlangan holistik, teori pemikiran moral memainkan peranan penting. Setiap teori moral ini memberi pandangan yang berbeza tentang bagaimana seseorang individu membuat keputusan moral yang boleh diaplikasikan dalam pendidikan dan pembentukan disiplin pelajar. Berikut adalah kaitan antara asas pendisiplin pelajar dan pemikiran moral yang kaitkan dengan emotivis, rasionalis, emotivis dan intuitionis. Dari segi pemikiran naturalis, pemikiran moral naturalis berpandukan kepada kepercayaan bahawa moral manusia berkembang secara semula jadi berdasarkan pengalaman hidup dan interaksi dengan alam sekitar. Pendekatan ini menunjukkan bahawa disiplin pelajar boleh berkembang melalui pemerhatian dan pembelajaran dari persekitaran mereka. Dalam konteks pendidikan, disiplin terbina apabila pelajar berinteraksi dengan peraturan sekolah dan budaya tingkah laku yang positif. Pendidik perlu menyediakan suasana yang kondusif di mana pelajar boleh mencontohi tingkah laku yang baik dari guru dan juga rakan sebaya. Pendedahan kepada persekitaran yang mementingkan disiplin dan nilai moral membantu pelajar membentuk pemikiran moral mereka secara semula jadi. Dari aspek pemikiran rasionalis, pemikiran moral rasionalis menekankan penggunaan pemikiran rasional untuk membuat keputusan moral berdasarkan prinsip dan analisis logik. Ini bermaksud pelajar dididik untuk pengajaran berasaskan pemikiran kritikal. Guru perlu mengalahkan pelajar untuk memikirkan implikasi tindakan mereka secara logik dan juga rasional. Sebagai contoh, perbincangan kelas mengenai etika dan juga nilai moral boleh melibatkan kajian kes atau dilema moral yang memerlukan pemikiran kritis. Baiklah, yang ketiga adalah emotivis. Dari segi pemikiran moral emotivis, berpandukan idea bahawa moral adalah ekspresi emosi seseorang dan bukan hasil penilaian rasional semata-mata. Pengalaman emosi seseorang seperti rasa empati atau kebencian menjadi panduan dalam membuat keputusan moral. Guru harus memberikan ruang kepada pelajar untuk memahami emosi mereka dan kesan emosi mereka terhadap orang lain.
Latihan atau aktiviti pendidikan yang melibatkan senario empati dapat membantu pelajar memahami perseptif orang lain. Tu je kan? Okay. Betul. Okey, terima kasih atas jawapan yang sangat bertenas. Jadi, kita sudah sampai ke penghujung Okey. Rekod balik ke cakap balik? Cakap balik, okay? Terima kasih Cik Kirti atas jawapan yang sangat relevan dengan soalan-soalan yang saya berikan. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pavitran atas kesudian untuk datang dan menjawab soalan-soalan pada hari ini. Dan nampaknya masa telah mencuburi kita telah sampai ke penghujung acara Forum Perdana Anjuran KPM. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di forum seterusnya. Assalamualaikum. Selamat datang kepada semua penonton. Hari ini kita akan membincangkan tema penting dalam pendidikan iaitu moral. Kita akan mengupas 4 aliran pemikir moral iaitu naturalities, emotivities, intuitionist dan rationalists serta bagaimana semua ini berhubung dengan pendidikan di Malaysia. Bersama kita pada hari ini saya memperkenalkan Azmi iaitu pegawai dari Kementerian Pendidikan Malaysia dan salah seorang pelajar daripada sekolah SMK J. Confucius. Okey, terima kasih kerana hadir. Okey, marilah kita mula. Okey, baiklah. Kita mula dengan pemikiran pertama sekali iaitu naturalism. Aliran pemikiran ini menekankan bahawa pembelajaran dan perkembangan manusia haruslah seiring dengan alam semula jadi dan pengalaman langsung. Dalam pendidikan, falsafah ini memainkan peranan penting dalam membentuk pendekatan pembelajaran yang lebih seimbang khususnya dalam konteks Malaysia yang menekankan pembangunan holistik. Dengan itu, Kitty, saya ingin bertanya, berdasarkan pemahaman anda, bolehkah anda jelaskan lebih lanjut tentang falsafah pemikiran naturalistis dan bagaimana ia diterapkan dalam pendidikan di Malaysia serta bagaimana pendekatan ini membantu membina perkembangan kanak-kanak dan menyokong kepada pembelajaran berpusatkan pelajar? Terima kasih Tuan. Pandangan daripada sebagai pelajar, pemikiran naturalis merujuk kepada falsafah yang memandang alam dan sifat semula jadi sebagai asas kepada pengetahuan dan kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan, pemikiran ini berfokus kepada pembelajaran yang seimbang dengan alam semula jadi, di mana pendidikan harus disesuaikan dengan keperluan dan perkembangan semula jadi kanak-kanak. Sebagai pandangan ahli falsafah iaitu Jean-Jacques Rousseau, seorang ahli falsafah yang terkenal dengan pendekatan naturalisme dalam pendidikan yang mana menekankan bahawa pembelajaran harus berasaskan pengalaman dan perkembangan semula jadi. Beliau percaya bahawa manusia pada asasnya baik dan hanya terjejas oleh pengaruh buruk masyarakat. Oleh itu, beliau mencadangkan agar kanak-kanak diberi kebebasan untuk berkembang mengikut naluri semula jadi mereka tanpa banyak campur tangan orang lain. Pendekatan pembelajaran berpusaka pelajar iaitu student centered learning. Naturalisme mendukung pembelajaran yang berpusaka pelajar di mana pembelajaran disesuaikan dengan keperluan dan minat pelajar. Di Malaysia, falsafah ini diselaraskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan perkembangan holistik individu.
Kaedah ini boleh dilihat melalui kurikulum yang semakin memberi tumpuan kepada kreativiti, pemikiran kritis dan aktiviti berasaskan pengalaman termasuk projek STEM dan pembelajaran berasaskan inquiry. Naturalisme juga relevan dalam pendekatan pembelajaran berasaskan projek iaitu Project Based Learning (PBL) yang semakin berkembang di Malaysia. Pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar untuk belajar melalui pengalaman sebenar seperti kajian lapangan atau projek seni yang berasaskan alam sekitar. Hal ini menyokong pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna. Itu saja daripada saya. Terima kasih Kitty atas pandangan anda mengenai pemikiran naturalis dan bagaimana ia mendorong pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman secara lebih mendalam. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, jelas bahawa falsafah ini memberi manfaat besar kepada perkembangan pelajar. Baiklah, seterusnya Tuan Azmi, sebagai pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia, bolehkah Tuan berkongsi bagaimana kementerian menyokong dan mengalahkan pendekatan naturalistis ini dalam kurikulum kita? Dan juga apakah program atau inisiatif yang sedang dilaksanakan untuk memastikan pelajar mendapat manfaat daripada pengalaman praktikal yang berkaitan dengan pembelajaran berpusatkan pelajar? Baiklah, untuk menjawab soalan moderator. Jadi, kementerian menyedari bahawa pengalaman praktikal adalah kunci kepada pembelajaran yang berkesan. Kami menyediakan pelbagai program luar bilik darjah yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemahiran sosial tetapi juga untuk memperkukuh nilai-nilai moral pelajar. Misalnya, projek khidmat masyarakat yang menggalakkan pelajar memahami kepentingan memberi kembali kepada masyarakat. Pelajar terlibat dalam aktiviti seperti membantu di rumah anak yatim, membersihkan pantai dan aktiviti pemulihan alam sekitar. Hal ini memulihkan mereka merasai nilai-nilai tanggungjawab dan empati secara langsung. Terima kasih Azmi atas Tuan Azmi atas pandangan. Saya setuju bahawa pendekatan praktikal seperti projek khidmat masyarakat memang memainkan peranan penting dalam membentuk nilai moral pelajar. Melalui aktiviti luar bilik darjah, pelajar dapat merasai kepentingan tanggungjawab dan empati dalam kehidupan mereka. Dengan itu, Kitty, adakah anda bersetuju dengan pandangan Azmi bahawa pengalaman praktikal ini adalah kunci kepada pembelajaran yang berkesan, terutamanya dalam memupuk nilai-nilai moral pelajar? Ya, saya bersetuju dengan pendapat Tuan Azmi. Saya sendiri pernah terlibat dalam program kemasyarakatan seperti itu. Melalui pengalaman tersebut, saya dapat melihat secara langsung betapa pentingnya memberi dan membantu orang lain. Ini bukan sahaja meningkatkan kesedaran sosial saya tetapi juga memberi kepuasan peribadi saya. Baiklah, terima kasih Kitty. Jelas sekali pengalaman anda menunjukkan betapa pentingnya pendekatan praktikal dalam memupuk nilai moral seperti yang disarankan oleh pemikiran naturalistis. Ini membuktikan bagaimana falsafah tersebut dapat diterapkan secara berkesan dalam pendidikan di Malaysia. Setelah kita mendengar pandangan yang mendalam mengenai pemikiran nasionalis, sekarang kita beralih kepada aliran pemikiran seterusnya iaitu emotivism. Emotivism menawarkan perspektif yang unik dalam memahami penilaian moral. Ia menekankan bahawa penilaian moral tidak semata-mata berlandaskan fakta atau logik tetapi juga melibatkan emosi dan perasaan individu.
Dalam dunia yang seringkali kompleks ini, memahami peranan emosi dalam keputusan moral adalah penting, terutamanya dalam konteks pendidikan. Baiklah Kitty, bolehkah anda uraikan lebih lanjut tentang pandangan emotivism dan bagaimana ia diterapkan dalam pendidikan kita? Boleh Tuan. Emotivism adalah teori dalam pemikiran moral yang menegaskan bahawa penilaian moral tidak didasarkan pada fakta atau logik, tetapi lebih kepada emosi atau perasaan peribadi. Dalam pandangan emotivism, apabila seorang menyatakan sesuatu adalah baik atau buruk, mereka sebenarnya hanya meluahkan emosi mereka terhadap sesuatu tindakan atau keadaan, bukannya membuat kenyataan objektif tentang sesuatu yang boleh dibuktikan benar atau salah. Walaupun emotivism adalah teori yang terutamanya berkaitan dengan etika, ia juga boleh memberi kesan kepada pendidikan moral dan juga pembangunan karakter pelajar. Dalam konteks pendidikan, terdapat beberapa cara di mana emotivism boleh diterapkan. Yang pertama adalah pendidikan yang berasaskan prinsip emotivism mungkin menekankan kepentingan memahami dan menguruskan emosi pelajar kerana keputusan moral dianggap sebagai ungkapan emosi. Guru mungkin menggalakkan pelajar untuk mengakui dan memahami perasaan mereka sendiri dan orang lain dalam proses membuat keputusan moral. Pendidikan berasaskan emotivism boleh membantu pelajar memahami bahawa perasaan mereka berhubung rapat dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia. Oleh itu, pembangunan kecederaan emosional iaitu emotional intelligence dan kesedaran sosial akan menjadi fokus utama. Pelajar dilatih untuk mengenali emosi yang mereka alami dalam situasi tertentu dan bagaimana emosi ini mempengaruhi pilihan moral mereka sama ada positif atau negatif. Terima kasih Kitty untuk penjelasan yang sangat mendalam tentang emotivism. Jelas bahawa teori ini memberi penekanan yang penting terhadap emosi dan bagaimana ia mempengaruhi keputusan moral individu. Dalam konteks pendidikan, memahami emosi bukan sahaja membantu pelajar dalam membuat pilihan yang lebih baik tetapi juga membangunkan kecerdasan emosional mereka. Seterusnya, saya ingin bertanya Tuan Azmi berkaitan dengan pendekatan ini. Adakah Kementerian Pendidikan Malaysia mengalahkan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti yang dapat membangkitkan kesedaran sosial dan membantu mereka memahami nilai-nilai moral secara lebih mendalam? Ya, sememangnya. Kami melaksanakan program-program yang menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti seperti kempen kesedaran sosial. Kami percaya bahawa dengan menyuarakan pendapat dan mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti ini, pelajar bukan sahaja belajar tentang nilai-nilai moral, tetapi juga menjadi lebih sensitif terhadap persekitaran mereka. Contohnya, kempen anti-buli yang melibatkan pelajar dalam pembuatan poster dan penyampaian ceramah di sekolah. Melalui cara ini, pelajar dapat menggalakkan rakan-rakan mereka untuk tidak terlibat dalam buli dan memahami kesan negatifnya. Ya, saya setuju Tuan Azmi. Melalui sesi perbincangan, pelajar juga dapat belajar bagaimana untuk mengendalikan konflik dan memahami perasaan orang lain. Misalnya, jika mereka melihat rakan sekelas yang dibuli, mereka akan lebih peka untuk membantu dan melindungi rakan tersebut. Terima kasih Kirti dan Azmi. Baiklah, kita akan teruskan kepada pemikiran seterusnya iaitu intuitionisme. Kirti, bagaimana
pemikiran intuisionisme berfungsi dalam konteks pendidikan? Bagi pandangan saya, intuisionisme dalam pemikiran moral adalah pandangan bahawa manusia dapat memahami kebenaran moral atau prinsip etika secara langsung melalui intuisi. Menurut teori ini, intuisi adalah alat kognitif yang boleh membolehkan kita mengetahui sesuatu adalah betul atau salah tanpa perlu menggunakan logik atau alasan rasional yang panjang. Intuisionisme menekankan bahawa pelajar sudah mempunyai kepekaan moral dalaman yang boleh dipupuk melalui pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan moral boleh menumpukan kepada membantukan pelajar mengenali intuisi moral mereka sendiri. Aktiviti reflektif seperti journaling, diskusi kumpulan atau perbincangan kelas terbuka adalah kaedah yang penting dalam membantu pelajar menghubungkan intuisi moral dengan pemahaman etika. Dalam konteks ini, pelajar diberi ruang untuk merenungkan perasaan dan pemikiran mereka terhadap isu-isu moral tanpa terlalu menekankan rasionalisme berlebihan. Ini juga boleh membantu pelajar mengenali suara hati mereka dan mengaitkan perasaan itu dengan prinsip moral yang lebih luas. Bukan itu sahaja, Kirti. Kementerian percaya bahawa pendidikan, nilai dan karakter adalah penting. Kami menyediakan kurikulum yang berintegrasikan pendidikan moral di mana pelajar diajar untuk merenung dan bertanya tentang keputusan yang mereka buat. Misalnya, pelajar diberikan senario dan diminta untuk menjelaskan keputusan mereka yang membolehkan mereka memahami nilai-nilai moral dengan lebih mendalam. Kami juga menyediakan latihan untuk guru agar mereka dapat membimbing pelajar dalam proses pemikiran ini. Saya juga ingin menambah bahawa dalam kelas kami diajar untuk berbincang tentang situasi yang berkaitan dengan moral. Ini membantu kami untuk merenung dan membuat keputusan berdasarkan intuisi dan pemahaman kami tentang situasi tersebut. Misalnya, kami pernah berbincang tentang situasi di mana seseorang terpaksa memilih antara membantu rakan atau memenuhi tanggungjawab lain. Dalam perbincangan ini membuka minda kami untuk memahami pelbagai sudut pandangan. Baik, terima kasih Kirti dan Azmi atas pandangan yang sangat bermakna. Sekarang mari kita bincangkan tentang rasionalisme. Baiklah, Kirti, apakah pandangan anda tentang rasionalisme dalam konteks pendidikan? Baiklah, rasionalisme menekankan penggunaan logik dan akal dalam menentukan moral. Rasionalisme memberi penekanan yang besar kepada pemikiran kritis sebagai asas kepada proses pembelajaran. Guru-guru digalakkan untuk mengajar pelajar cara berfikir secara kritis dan analitikal dengan menggunakan hujah dan bukti yang menyokong pandangan mereka. Aktiviti seperti perbahasaan, analisis teks dan penyelesaian masalah adalah sebahagian daripada strategi pengajaran yang berasaskan rasionalisme. Pelajar digalakkan untuk mempersoalkan maklumat yang diterima, menyusun hujah mereka sendiri dan membuat kesimpulan berdasarkan alasan yang jelas. Dalam konteks pendidikan yang berasaskan rasionalisme, pelajar digalakkan untuk mengambil peranan aktif dalam proses pembelajaran mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator, membantu pelajar membina pengetahuan mereka sendiri melalui inquiry-based learning, iaitu pembelajaran berdasarkan penyelidikan dan problem solving. Pelajar didorong untuk meneraka idea-idea baru dan menguji teori-teori melalui penalaran logik, bukannya hanya menerima maklumat secara pasif.
Betul tu Kirti. Banyak sekolah kini mengamalkan pendekatan berasaskan projek yang melibatkan pelajar dalam penyelidikan dan pembentangan. Hal ini menggalakkan mereka untuk menggali lebih mendalam tentang isu-isu sosial dan moral serta menggunakan logik dan bukti untuk menyokong hujah mereka. Misalnya, projek tentang pemanasan global bukan sahaja mengajar pelajar tentang fakta saintifik tetapi juga mengenai tanggungjawab moral mereka terhadap alam sekitar. Betul tu Tuan Azmi. Saya pun pernah terlibat dalam projek seperti itu dan saya merasa sangat berpuas hati apabila melihat rakan-rakan saya berusaha untuk memahami isu tersebut dengan lebih mendalam. Kami berbincang tentang tindakan yang boleh diambil dan akibat daripada tindakan tersebut yang benar-benar mengasah kemahiran berfikir kritis kami. Okay. Terima kasih Kirti dan Tuan Azmi. Jadi kita telah melihat bagaimana keempat-empat aliran pemikiran moral ini berfungsi dalam konteks pendidikan. Mari kita tamatkan sesi ini dengan meringkaskan pandangan kita. Sebentar tadi Tuan Azmi dan Kirti memberikan pandangan yang sangat berharga. Dalam bual bicara hari ini, kita telah melihat bagaimana empat aliran pemikiran moral berhubung dalam pendidikan di Malaysia. Nationalism menekankan pengalaman praktikal, emotivism memberi ruang untuk ekspresi perasaan, intuitionism mempercayai kebolehan moral entities dan rationalism mengalahkan pemikiran yang kritis. Adalah penting untuk kita mengintegrasikan pelbagai perspektif ini dalam sistem pendidikan kita untuk membentuk generasi yang beretika dan berfikir kritis. Jika ada sebarang soalan dari penonton, kita akan berbesar hati untuk menjawabnya. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih kerana telah menjemput saya. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dalam sesi bual bicara hari ini. Saya Kitana, anak perempuan Pani Felben, sebagai pelajar dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Confucius dan akan menjadi moderator perbincangan kita yang bertajuk menganalisis empat aliran pemikiran moral dalam konteks pendidikan di Malaysia. Topik ini sangat penting memandangkan pendidikan moral merupakan aspek kritikal dalam pembentukan sosial pelajar, terutamanya dalam menghadapi cabaran sosial dan teknologi yang semakin berkembang. Hari ini bersama saya adalah Tuan Azmi, Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ya, saya. Dan juga Encik Fabi selaku guru besar dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Confucius. Ya, saya. Sebagai seorang pelajar, saya sering mendapati bahawa pelajar menghadapi kesukaran untuk membuat keputusan moral yang seimbang. Sebagai contoh, tekanan rakan sebaya dan pengaruh media sosial yang sering menimbulkan konflik antara pemikiran rasional dan pemikiran emosi. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada Tuan Azmi, bagaimana Kementerian Pelajaran Malaysia melihat masalah ini dan bagaimana ia memastikan bahawa aliran pemikiran moral dapat membantu pelajar dalam menghadapi cabaran moral yang timbul terutama dalam dunia moden yang penuh dengan gangguan. Okey, terima kasih Kirti atas soalan yang sangat relevan dan saya amat kagum dengan karisma anda. Jadi, sebagai Wakil Kementerian Pendidikan Malaysia, kami menyedari bahawa pelajar hari ini berdepan dengan pelbagai cabaran moral, terutamanya akibat pengaruh media sosial
dan tekanan rakan sebaya. Dalam menghadapi situasi ini, dua aliran pemikiran moral iaitu emotivis dan rasionalis memainkan peranan yang amat penting dalam membantu pelajar dalam membuat keputusan moral yang seimbang. Jadi dari sudut pemikiran emotivis, ia menekankan bahawa keputusan moral seseorang dipengaruhi oleh emosi dan bagaimana mereka merasai sesuatu situasi. Media sosial misalnya sering mencetuskan emosi kuat seperti rasa bangga, marah atau cemburu yang mungkin mendorong pelajar untuk bertindak tanpa berfikir panjang. Di sinilah pentingnya KPM membangunkan kesedaran emosi dalam kalangan pelajar melalui program-program yang memfokuskan kepada pengurusan emosi. Melalui model pendidikan jasmani dan kesihatan serta kaunseling, pelajar diajar untuk memahami dan mengawal perasaan mereka. Hal ini membolehkan mereka menilai tindakan mereka berdasarkan bukan hanya pada peraturan, tetapi juga melalui pemahaman tentang kesan emosi terhadap diri sendiri dan orang lain. Misalnya, jika pelajar merasa tertekan daripada rakan sebaya untuk melakukan sesuatu yang salah, mereka akan dilatih untuk memahami perasaan itu dan mengurusnya dengan bijaksana, seperti meluahkan perasaan kepada guru ataupun ibu bapa. Manakala dari sudut pemikiran rasionalis, KPM amat menekankan pendekatan pemikiran kritis dalam sistem pendidikan kita. Pemikiran rasionalis menuntut pelajar untuk menganalisis situasi secara logik dan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta dan mempertimbangkan moral yang jelas. Bukan semata-mata mengikut emosi atau desakan dari luar. Dalam kurikulum yang ditetapkan dan diterapkan, pelajar dilatih untuk berfikir secara analitik dan menyelesaikan masalah mereka secara moral melalui pendekatan logik. Sebagai contoh, apabila berdepan dengan tekanan media sosial atau rakan sebaya, pelajar didorong untuk menilai akibat jangka masa panjang akibat tindakan mereka. Hal ini termasuk memikirkan bagaimana tindakan mereka mungkin menjejaskan hubungan mereka dengan keluarga, reputasi mereka di sekolah dan masa depan mereka. Dengan kemahiran pemikiran kritis ini, pelajar lebih bersedia untuk membuat keputusan yang seimbang dan beretika walaupun dalam situasi yang penuh tekanan. Secara keseluruhannya, melalui kombinasi pemikiran emotivis dan rasionalis, KPM berusaha untuk membina pelajar yang bukan sahaja memahami bagaimana menguruskan perasaan mereka, tetapi juga mampu membuat keputusan moral yang berlandaskan logik dan rasional. Hal ini adalah penting dalam dunia moden yang penuh dengan gangguan dan pengaruh luar, di mana pelajar perlu berupaya untuk menilai setiap situasi dengan bijak dan mengambil tindakan yang sesuai demi kebaikan diri dan masyarakat serta dunia sejagat. Terima kasih atas penjelasan yang sangat mendalam Tuan Azmi. Sama-sama. Saya setuju bahawa gabungan antara pemikiran rasional dan emotivis adalah penting, terutamanya dalam membantu pelajar seperti kami menilai situasi dengan lebih menyeluruh. Gabungan pendekatan emotivis dan rasionalis membentuk pelajar yang seimbang, mampu mengurus emosi dan membuat keputusan moral yang beretika dan juga rasional. Dan yang penting dalam menghadapi pengaruh luar di dunia moden. Dengan memahami menguruskan emosi melalui pendekatan emotivis, pelajar lebih sedar tentang kesan emosi terhadap tindakan mereka. Pada masa yang sama, pemikiran rasionalis
membekalkan mereka dengan kemahiran kreatif dan logik yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta dan prinsip moral yang kukuh. Dalam dunia yang semakin kompleks, pendekatan ini memastikan pelajar bukan sahaja berdaya tahan terhadap tekanan sosial, tetapi juga bertanggungjawab dalam memilih tindakan yang membawa kebaikan kepada diri dan juga masyarakat. Baiklah, sekarang saya ingin menunjukkan satu contoh situasi yang berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah. Jom tengok video tersebut. Yalah. Tak apa, nanti boleh buat. Aduh. Hafiz, Aisyah, kita tengok TikTok ni. Tunggu ni. Alah, ini cuma-cuma. Apa ni? Alah, ni trend yang viral sekarang tu. Orang tu tengah berdiri kan. Dia baru bangkit dari duduk. Tiba-tiba orang tu tarik kursi. Orang tu tak tahu. Lepas tu dia duduk. Dia nak try duduk. Tak tahu jatuh. Ini betul ke? Betul lah tu. Aduh dia. Tapi bukankah perbuatan ni macam melampaui batas? Bukankah kita memalukan orang lain? Alah, ini cuma untuk suka-suka je semua orang buat. Lagipun tak ada yang teruk berlaku. Jomlah Aisyah. Ni Ali, kita buat. Jom. Jom lah Aisyah. Okeylah, saya ikut je lah korang. Jom. Aisyah, nanti you rekod kita pergi kepada Faris. Lepas tu kita buat benda yang sama. Tarik kursi. Okay ke? Boleh lah, saya rekod je lah. Macam sebenarnya saya tak nak ikut. Tak apalah, saya ikut je lah. Jom. Boleh lah. Jom. Okey. Bye. Faris dah jatuh. Sukses untuk community friend TikTok yang kita tengok tadi. Apa benda ni? Yalah, tadi kita tengok TikTok. Tarik kursi lepas tu ada jatuh. Ingat kelakar ke? Apa benda korang buat ni? Yalah, interesting tau. Aku akan report ke cikgu tau. Ambil tindakan yang serius kat kau. Kau ingat kelakar ke kalau aku cedera macam mana? Bagi tahu lah, aku tak kisah pun. Kau pun satu. Tukang rekod. Rekod je kerja. Kenapa marah Aisyah? Kita sama tak? Kita Aisyah rekod je. Yelah, rekod kan persembahan tu. Benci lah. Apa boleh pergi tahu cikgu? Cikgu! Itulah saya kata, tapi korang kan dengar. Tengok Faris dah marah. Saya rasa bersalah lah. Alah, tak payah. Biar je dia. Kalau dia report dekat cikgu macam mana? Kita yang kena ambil tindakan. Kalau cikgu buang sekolah macam mana? Siapa nak bagi dia kebakaran? Tapi kita kan ikutkan TikTok kan nak buat apa. Tak apalah, sekarang kan kita dah sedar. Lain kali tak buat kan. Okay, jomlah kita minta maaf kat ni. Faris, jom. Oh, Faris. Jangan panggil boleh lah. Pernah sana. Faris. Oh, Faris. Minta maaf Faris. Tak nak maafkan. Tengok TikTok je nak buat trend tu. Tapi kita tak tahu Faris ambil hati. Kami minta maaf ya. Jangan report kat cikgu. Nanti kita orang belanja aiskrim. Sorry Faris.
Baiklah, soalan saya yang seterusnya adalah kepada Encik Pavi. Sebagai seorang guru besar yang berpengalaman, saya ingin bertanya, bagaimanakah pihak sekolah memastikan bahawa pelajar tersebut menerima bimbingan yang tepat untuk mengaplikasikan aliran pemikiran moral, terutamanya dalam situasi seperti yang ditunjukkan tadi, di mana konflik moral yang sering timbul akibat pengaruh rakan sebaya dan juga media sosial. Baiklah Kitty, sebagai seorang guru besar yang berpengalaman, saya memahami bahawa peranan pihak sekolah dalam memberi bimbingan moral kepada pelajar sangat penting, terutama dalam situasi di mana pengaruh rakan sebaya dan media sosial boleh mencetuskan konflik moral. Dalam konteks sistem pendidikan di Malaysia, langkah-langkah yang diambil oleh pihak sekolah adalah selari dengan perkembangan pendidikan moral dan pengajaran nilai yang diutamakan dalam kurikulum kebangsaan. Pertama sekali, dalam sistem pendidikan, subjek pendidikan moral memainkan peranan besar dalam memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Program ini menekankan pendekatan praktikal dan reflektif yang membantu pelajar memahami nilai-nilai seperti hormat menghormati, tanggungjawab sosial dan keadilan. Misalnya melalui aktiviti kelas, pelajar akan dibimbing untuk menganalisis situasi seperti yang ditunjukkan tadi dan diberi peluang untuk memahami kesan tindakan mereka terhadap orang lain dan juga selari dengan prinsip pemikiran naturalistis yang mementingkan kesejahteraan masyarakat dan harmoni sosial. Baiklah, keduanya ialah pihak sekolah juga memanfaatkan program sekolah selamat yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di mana pelajar diberikan bimbingan dan pendedaan mengenai keselamatan fizikal dan emosi dalam kalangan pelajar. Dalam program ini, pelajar akan dilatih untuk mengenal pasti situasi yang boleh menjejaskan emosi rakan mereka sekaligus memupuk pemikiran intuisionis di mana mereka boleh membuat penilaian moral secara naluriah sebelum bertindak. Seterusnya yang ketiga ialah perkembangan terkini dalam sistem pendidikan Malaysia juga menekankan penggunaan pendekatan holistik seperti pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK 21 yang menggabungkan elemen sosial, emosi dan moral dalam aktiviti pembelajaran harian. Dalam konteks ini, pelajar digalakkan untuk bekerjasama, berkomunikasi secara empati dan menguruskan konflik moral melalui perbincangan dan aktiviti kumpulan. Ini penting untuk membantu pelajar seperti Ali Hafiz dan Aisyah memahami kesan jangka panjang tindakan mereka dalam masyarakat dan seterusnya mengasah pemikiran rasional dan moral yang lebih mendalam. Seterusnya yang keempat adalah kami turut mengalahkan penyertaan pelajar dalam program kaunseling sekolah di mana kaunselor sekolah memainkan peranan aktif dalam membimbing pelajar untuk menghadapi situasi seperti pengaruh negatif media sosial. Di sinilah mereka dibantu untuk memahami bahawa perbuatan yang viral mungkin tidak semestinya bermoral dan mereka perlu lebih bijak dalam mengaplikasikan nilai-nilai yang diajar dalam bilik darjah. Kesimpulannya, melalui semua pendekatan ini, sistem pendidikan Malaysia terus berkembang untuk memastikan bahawa pelajar tidak hanya berjaya dalam akademik tetapi juga mempunyai asas moral yang kukuh untuk menghadapi cabaran dunia moden termasuk situasi seperti yang ditunjukkan tadi. Terima kasih atas pandangan Tuan Pavi. Sekolah memainkan peranan kritikal sebagai benteng pertama dalam membimbing pelajar menghadapi cabaran moral dalam dunia moden. Pengaruh media sosial dan tekanan rakan sebaya memerlukan tindak balas yang lebih holistik daripada pihak sekolah melalui gabungan kurikulum formal seperti pendidikan moral dan juga pendidikan Islam serta program sokongan seperti sekolah selamat dan kaunseling
pelajar bukan sahaja diajar untuk berfikir secara kritis dan rasional, tetapi juga untuk bertindak dengan penuh kesedaran emosi dan juga nilai moral. Baiklah, soalan yang seterusnya ialah, dalam era digital yang semakin kompleks, apakah inisiatif KPM untuk memastikan pelajar dilatih tentang etika digital dan juga bagaimanakah pendidikan moral dapat disesuaikan untuk menangani cabaran moral yang wujud dalam penggunaan teknologi seperti media sosial? Sebagai contoh, saya ada satu situasi yang berlaku di sekolah di mana banyak pelajar di sekolah kami sering terlibat dalam insiden buli cyber atau penyebaran maklumat palsu di media sosial. Mereka tidak menyedari bahawa tindakan mereka mempunyai kesan moral yang serius terhadap orang lain. Di samping itu, tiada panduan atau pendidikan yang jelas tentang etika penggunaan teknologi ini. Oleh itu, apakah langkah KPM dalam memastikan pelajar dilatih untuk membuat keputusan moral yang bertanggungjawab dalam dunia digital, Tuan Azmi? Terima kasih Kirti atas soalan yang kedua. Okey, terima kasih atas soalan ni. Ianya sangat-sangat penting dan relevan dalam konteks pendidikan masa kini. Kementerian Pendidikan Malaysia sedar bahawa dalam era digital ini, penggunaan teknologi dan media sosial mempunyai implikasi yang besar terhadap tingkah laku moral pelajar. Termasuk masalah seperti bully cyber, penyebaran maklumat palsu dan penggunaan teknologi tanpa etika yang betul. Justeru, KPM telah merangka beberapa inisiatif dan pendekatan untuk memastikan pelajar dilatih dalam etika digital dan mampu membuat keputusan moral yang bertanggungjawab. Pertama, KPM telah memperkenalkan modul pendidikan etika digital dalam kurikulum melalui subjek-subjek seperti pendidikan moral, pendidikan Islam serta pendidikan jasmani dan kesihatan. Melalui modul ini, pelajar didedahkan kepada konsep-konsep seperti tanggungjawab dalam talian, privasi serta tindakan mereka terhadap orang lain di ruang digital. Tujuan utama modul ini adalah untuk memastikan pelajar memahami bahawa tingkah laku dalam talian mempunyai kesan moral yang sama serius seperti dalam dunia sebenar. Contoh insiden bully cyber yang disebut tadi menunjukkan bahawa ramai pelajar belum menyedari bagaimana tindakan mereka boleh menjejaskan orang lain secara emosi dan sosial. Kedua, melalui program kesedaran cyber dan keselamatan internet, KPM telah bekerjasama dengan agensi-agensi luar seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, SKMM dan Cyber Security Malaysia untuk memperkenalkan kempen-kempen kesedaran di sekolah. Program-program ini memberi tumpuan kepada pemahaman tentang bully cyber, perlindungan data pribadi serta bagaimana mengelakkan penyebaran berita palsu. Di samping itu, guru dan kaunselor sekolah turut diberi pelatihan untuk mengenal pasti masalah yang melibatkan etika digital agar mereka dapat bertindak sebagai panduan kepada pelajar dalam mengendalikan isu-isu seperti ini. Dari perspektif pendidikan moral, KPM juga mengaitkan etika digital dengan 4 pemikiran moral yang dibincangkan dalam forum ini. Sebagai contoh, pemikiran rasionalis digunakan untuk melatih pelajar berfikir secara logik dan kritis. Sebelum berkongsi maklumat dalam talian, pelajar digalakkan untuk menilai kesahihan maklumat dan mempertimbangkan akibat jangka panjang daripada tindakan mereka. Seperti bagaimana penyebaran maklumat palsu boleh mencederakan reputasi seseorang atau menimbulkan panik di kalangan masyarakat. Jadi seterusnya, manakala pemikiran emotivis pula mengajar pelajar tentang kesedaran emosi, iaitu memahami perasaan mereka sendiri dan bagaimana tindakan dalam talian seperti menghina atau mengancam orang lain boleh memberikan kesan emosi yang negatif dan mendalam. Hal ini amat penting dalam membangunkan empati digital di mana pelajar bukan sahaja memahami perasaan mereka sendiri tetapi juga kesan tindakan mereka terhadap orang lain yang dibuli yang di ruang cyber. Jadi, yang ketiga,
KPM turut menekankan kepada pengajaran berasaskan contoh praktikal. Dalam pendidikan digital, pelajar tidak hanya diajar secara teori tetapi juga diberi situasi atau senario yang berlaku dalam dunia sebenar seperti kes buli cyber atau berita palsu. Melalui perbincangan kes seperti ini, pelajar dilatih untuk mengaplikasikan pemikiran kritis dan moral dalam membuat keputusan yang bertanggungjawab. Hal ini akan membantu mereka untuk lebih peka terhadap tindakan yang mereka ambil di media sosial dan platform-platform digital yang lain. Kesimpulannya, KPM amat komited dalam memastikan pelajar dilengkapi dengan kemahiran dan pengetahuan untuk menghadapi cabaran moral dalam dunia digital. Dengan menggabungkan pendidikan etika digital dalam kurikulum, memperkenalkan program kesedaran cyber serta mempraktikkan nilai moral seperti rasionalis dan emotivis, kami yakin bahawa pelajar akan lebih bijak dan beretika dalam penggunaan teknologi. Inisiatif ini adalah penting untuk memastikan generasi muda bukan sahaja celik teknologi tetapi juga mempunyai integriti dan tanggungjawab moral dalam dunia digital. Jadi sekian sahaja jawapan daripada pihak saya. Terima kasih pandangan yang sangat bermanfaat, Tuan. Langkah-langkah yang diambil oleh KPM untuk mendidik pelajar mengenai etika digital adalah sangat penting dan relevan dalam dunia hari ini. Sebagai pelajar, kami perlu memahami bahawa tingkah laku di media sosial dan ruang digital mempunyai kesan yang sama seriusnya seperti di dunia nyata. Melalui program kesedaraan dan latihan etika digital yang diperkenalkan, kami dididik bukan sahaja untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak, tetapi juga untuk berfikir secara kritis sebelum bertindak dan lebih peka terhadap emosi serta kesan tindakan kami terhadap orang lain. Inisiatif ini membantu kami bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi dan lebih berhati-hati dengan maklumat yang kami kongsi, sekaligus membina persekitaran digital yang lebih selamat dan beretika. Seterusnya, terdapat seorang pelajar yang berhadapan dengan ejekan dan diskriminasi kerana berasal daripada latar belakang ekonomi yang berbeza. Rakan-rakan pelajar tersebut tidak memahami kesan emosi terhadap pelajar ini. Bagaimanakah sekolah boleh memperkukuhkan pemahaman dan empati pelajar? Bagaimanakah pihak sekolah membantu pelajar untuk membangunkan empati dan kesedaran emosi yang mendalam terhadap rakan-rakan mereka melalui pendekatan pemikiran moral emotivis? Adakah sekolah menawarkan sokongan emosi yang mencukupi dalam situasi yang melibatkan buli atau diskriminasi? Baiklah Kirti, isu ejekan dan diskriminasi dalam kalangan pelajar memang sesuatu yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks sistem pendidikan Malaysia, pembangunan empati dan kesedaran emosi semakin ditekankan sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan keseimbangan dalam perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendekatan pemikiran moral emotivism yang memberi fokus kepada perasaan dan emosi dalam penilaian moral boleh digunakan sebagai asas dalam memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap kesan emosi ke atas rakan-rakan mereka. Pertama sekali, kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM telah memperkenalkan mata pelajaran pendidikan moral yang bertujuan untuk mendidik pelajar tentang nilai-nilai murni dan empati. Dalam subjek ini, pelajar dididik untuk menghayati situasi yang melibatkan perasaan orang lain, mengukuhkan empati melalui perbincangan situasi sebenar seperti ejekan dan diskriminasi. Selain itu, Malaysia juga menekankan pendekatan pembelajaran berasaskan projek iaitu PBL di mana pelajar digalakkan bekerjasama dalam kumpulan yang pelbagai latar belakang.
Ini secara tidak langsung mengajar mereka untuk memahami perasaan dan keperluan rakan-rakan yang berbeza dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Aktiviti seperti ini mendedahkan pelajar kepada realiti kehidupan dan membantu mereka untuk lebih memahami cabaran yang dihadapi oleh rakan-rakan yang mungkin berasal dari latar belakang yang kurang bernasib baik. Secara keseluruhan, sekolah di Malaysia telah mengambil langkah untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap kepentingan empati dan kesedaran sosial melalui pelbagai pendekatan dalam sistem pendidikan. Pendekatan pemikiran moral emotivism ini dapat disokong melalui kaedah pembelajaran yang menitik beratkan pembangunan emosi dan nilai-nilai murni serta memberi sokongan yang mencukupi kepada pelajar yang berdepan dengan cabaran diskriminasi atau buli. Terima kasih Encik Parvi. Saya rasa pendekatan sekolah yang melibatkan aktiviti luar dan sokongan moral yang berterusan sangat membantu pelajar dalam menangani dilema moral yang sering muncul terutamanya dalam persekitaran sosial yang kompleks. Pengaruh rakan sebaya dan media sosial memang suka dielakkan. Tetapi dengan bimbingan yang baik, saya percaya pelajar boleh membuat keputusan yang lebih bijak. Saya berpendapat bahawa keempat-empat aliran pemikiran moral ini iaitu rasionalis, emotivis, naturalis dan intuitionis boleh memberikan keseimbangan dalam menghadapi cabaran ini. Dalam konteks sistem pendidikan, Malaysia pula yang lebih menekankan pembangunan holistik pelajar adalah penting bagi kita memastikan bahawa elemen moral dan etika diterapkan dengan berkesan. Dengan kombinasi pendidikan dan pengukuhan nilai-nilai moral melalui kurikulum yang komprehensif, kita dapat membimbing generasi muda ke arah menjadi individu yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga memiliki integriti dalam pemikiran moral yang kukuh. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Azmi dan juga Encik Parvi atas pandangan yang sangat berharga. Sama-sama. Terima kasih kerana telah menjemput saya. Sama-sama. Terima kasih Giti atas sambutan. Terima kasih Encik. Korang makan? No. Nanti kita pergi table. Hari ni ada mi ayam. Ada. You dah tengok ke semalam cikgu suruh tengok itu? Dah lah. Saya nak ajar ke. Mesti saya tengok. Ini ada quiz tau. Kita tengok siapa menang. Siapa? Mesti I lah. Cikgu dah Selamat siang semua. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Okay, selamat pagi murid-murid. Apa khabar? Khabar baik cikgu. Cikgu khabar apa? Saya khabar baik. Terima kasih. Boleh kami duduk cikgu? Boleh juga. Terima kasih cikgu. Tapi ingat cikgu bagi tugasan semalam. Saya ada quiz kan hari ni cikgu? Ya. Ada saya. Okey. Cikgu saya hadiah. Okey, cikgu bawa hadiah. Okey, cikgu nak mula kuis hari ni. Okey, hari ni kita main kuisis. Siapa pernah main kuisis kat sini? Saya hari tu cikgu Santi ada buat quiz guna tesis. Okey lah. Okey, hari ni cikgu nak buat kuisis. Jom tengok soalan. Nanti boleh bagi jawapan cikgu try. Baik. Okey, soalan pertama. Kita dapat berapa aliran pemikiran dalam model? Ada 4 cikgu. Betul ke dapat? Betul cikgu, rationalis, naturalis, emotivis, intuitionis. Ada 4 cikgu. Okey, kita tengok ya jawapan. Betul. Betul. Okey, ciri tersebut merupakan aliran pemikiran yang Saya bersama. cikgu. Baca soalan dulu. Ciri tersebut merupakan aliran pemikiran yang pertama, menekankan membuat keputusan selepas penakluran atau pertimbangan yang waras dan rasional. Rationalis cikgu. Jawapan asli? Rationalis juga cikgu. Yeay, betul. Okey, soalan ketiga. Asmi baca. Saya cikgu.
Aming membuat keputusan dengan tidak mempertimbangkan kesan, akibat, tingkah laku atau reaksinya. Apakah pemikiran yang diamalkan oleh Aming? Saya rasa emotif, cikgu. Fabi? Cikgu, saya rasa naturalist. Okay, sekarang kita tekan ni. Betul cikgu, intentionalist sebab dia mengikut gerak hati dia. Ya, baru faham. Betul tak kawat tadi? Okey, ni soalan seterusnya. Aliran Saya bacalah. Aliran apa yang akan menyebabkan manusia hidup dalam tekanan kerana tidak mahu mengeluarkan pendapat, merendah diri, tiada motivasi dan kurang usaha? saya cikgu, emotivis. Emotif juga cikgu. Naturalis sebab dia ikut pengalaman keadaan sebenar. Faham tak? Okey. Banyak salah. Kena tengok video tu sekali lah nampak dia balik. Okey, soalan seterusnya. Travis berasa gembira apabila mendapat hadiah. Menangis apabila ibu marah dia. Marah apabila adiknya melukis atau buku teks atas buku teks dia. Atau berasa murung apabila kucing dia tidak balik rumah. Aliran apa yang diamalkan oleh Travis? Saya cikgu. Apa? Emotivis. Fabi? Emotivis. Yeay. Okey. Maka berkatalah Mufti Abdullah, intelek Melayu dalam bahasa indahnya lagi pun di hutan. Baru tahu luasnya bentara peribahasa di atas berkaitan dengan aliran apa? Kejap cikgu. Cikgu, saya rasa rationalist. Asmi? Saya rasa intuitionist. Kita nak pergi jawapan mana ni? Ni dulu lah cikgu sebagai yang pertama. Oh betul, saya ada jawapan. Yeay. Okey. Apakah kelemahan pemikiran emotivis? Saya cikgu Ya. terburu-buru dan kesilapan. Fabi pula? Sama dengan Azmi cikgu. Yeay. Betul. Okey, soalan yang ketindakan yang manakah menunjukkan aliran intuitionis? Sorry. Siapa nak jawab dulu? Saya cikgu. Ya. Ya, Fabi. Seorang pelajar yang melakukan peperiksaan menerima saja akibat dia memang demam. Ya ke Azmi? Saya rasa bunuh diri kerana kecewa. Okey, kita tengok jawapan Fabi dulu ya. Boleh je. Alah, salah juga. Okey, soalan seterusnya. Pemikiran moral naturalis menyatakan bahawa disiplin kadang perlu diterapkan melalui pemikiran kritikal dan logik. Betul cikgu. Betul ke? Betul. Belah lah cikgu. Itu sebenarnya pemikiran. Okey. Cikgu saya nak jawab. Ya. Sebenarnya itu adalah pemikiran rasionalis. Kenapa? Sebab dia berfikir secara logik. Dari perspektif emotif, pelajar harus diajar untuk memahami dan merasai emosi yang timbul dari tindakan mereka seperti meniru dalam peperiksaan. Betul. Betul ke? Betul. Cikgu saya nak terangkan kenapa betul cikgu. Okey, cepat. Emotivis ni dia menekankan perasaan dalam situasi moral. Sekejap. Apa pula ni? Sebenarnya cikgu dia pemikiran intuitionis ni dia menekankan kepada perasaan seseorang tu bila ambil keputusan. Ya, okey. Dalam pemikiran intuitionis, pelajar membuat keputusan moral berdasarkan pengalaman Salah, cikgu. sekitaran mereka. Baca dulu soalan macam-macam. Salah cikgu, sebab ini naturalist. Sebab dia melibatkan pengalaman berbagi. Balik fokus. Yeay. Cikgu, berapa soalan? Last saja. Terakhir cikgu. Kita tengok nanti jangan risau. Pemikiran moral naturalis menekankan pengalaman dan perkembangan sebelah jadi dan pembelajaran moral. Betul cikgu. Cikgu, tadi ada pengalaman
3 kot. Cikgu bagi 1 je. Cikgu ini insertionis. Ya ke Azmi? Saya rasa ya. Yeay. Okey, itu saja. Saya rasa murid-murid lebih faham daripada link YouTube yang cikgu bagi. Faham ke apa yang pelajar tadi terangkan? Dia faham cikgu bagaimana empat pemikiran moral ni dikaitkan dengan konteks pendidikan. Okey, hari ni cikgu nak bagi tugasan. Boleh? Boleh cikgu. Cikgu nak. Okey, sekarang kelas kita ada 20 orang. 21 orang. So, saya nak 7 kumpulan. So, satu kumpulan 3 orang. Boleh? Boleh cikgu. Okey, buat video macam yang link YouTube cikgu bagi tu. Tapi satu kumpulan ambil satu pemikiran je. Boleh Dalam cikgu. 15 minit bagi tahu apa kaitan dengan konteks pendidikan Esok cikgu nak tengok. Baik cikgu. Okey. Okey, hari ni cikgu nak bagi hadiah. Siapa yang menang? Yeay. Okey, hari ni pelajar-pelajar yang menang tu Azmi dengan Pak Victor. Yeay, kita menungkan lagi lah. Menang. Okey, Azmi ke depan. Yeay. Okey, Azmi. Terima kasih cikgu. Tanya. Terima kasih. Apa ni? Duduk-duduk jangan meeting. Nanti kongsi dengan kawan. Boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Itu saja. Okey, bangun. Terima kasih cikgu. Terima